Ya, kita juga nak bercakap kali ini tentang satu segmen kepentingan kesihatan khususnya kepada viral hepatitis yang mana ini juga merupakan antara penyakit bawaan darah yang perlu diketahui tentang bagaimanakah corak jangkitannya dan juga bagaimanakah ia boleh terjangkit ataupun boleh memberikan kesan kepada tubuh badan manusia sekiranya dihinggapi ataupun dijangkiti oleh viral hepatitis. Dan untuk itu kita berhubung secara dalam talian bersama Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Kawal Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat pagi, Dr. Fazida Yuswan. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini. Perhatian ini perlu kita bawakan kepada aspek viral hepatitis ini juga, Doktor. Untuk pemahaman para penonton, kita ingin juga tanyakan pastinya pertama kali apa antara ataupun perkaitan penyakit ini dan organ mana yang paling terkesan bila seseorang itu ada hepatitis? Okey, terima kasih Zaliha ya. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia ya kerana memberi ruang kepada Kementerian Kesihatan untuk berbicara mengenai viral hepatitis ya. So berbalik pada tadi organ mana bila kita bercakap tentang hepatitis ya. Jadi hepatitis ini adalah penyakit keradangan pada hati. Hati ya, bukan jantung, hati. Kalau perkataan hepa tu merujuk kepada hati. Jadi keradangan pada hati ini boleh disebabkan itu penggambar dia ya, hepa ataupun kita panggil hati atau dalam bahasa Inggerisnya liver. So keradangan pada hati ini boleh disebabkan pelbagai punca ya, tapi yang paling utama yang sekarang ini kita berhadapan adalah disebabkan oleh viral hepatitis ya, yang disebabkan oleh virus hepatitis. Pada amnya dia ada lima ya virus hepatitis yang boleh menyebabkan keradangan pada hati ini, iaitu senang je nak ingat, virus hepatitis A, B, C dan E ya. Tapi yang paling kerap kita temui yang menjadi punca kepada jangkitan hepatitis ini adalah virus hepatitis B dengan C. Ya, kedua-dua ni kalau kita gabungkan dua-dua jangkitan virus hepatitis B dengan C ini telah menyebabkan sebanyak 354,000 orang yang hidup dengan viral hepatitis ini dan juga telah menyebabkan 1.1 juta kematian dan setiap hari di seluruh dunia ya dilaporkan ada 3 juta kes baru yang dilaporkan. Di Malaysia sendiri ya, kalau kita berdasarkan pemantauan yang kita laksanakan dari tahun ke tahun ya, dari kes viral hepatitis yang dilaporkan di Kementerian Kesihatan, 99% kes hepatitis ini disebabkan oleh virus hepatitis B dengan C. Tadi Zaliha ada sebut dan Ismail juga ada sebut macam mana dijangkit ya. Ismail ada sebut viral hepatitis ni penyakit bawaan darah. Jadi ianya viral hepatitis ni boleh berjangkit melalui sentuhan darah ya, sentuhan secara direct dengan darah. Dan sebenarnya juga boleh sebabkan sentuhan secara langsung dengan cecair badan. Dalam apa yang saya masukkan di sini, sentuhan dengan darah ni boleh berlaku dalam konteks di mana bila berkongsi jarum ya. Ini kita bercakap di kalangan mereka yang menyuntik dadah ya, bila dia berkongsi jarum berlaku perpindahan pencemaran ya virus dari darah ke darah di antara individu-individu berkenaan. Jadi viral hepatitis ini juga boleh berjangkit melalui penggunaan orang kata prosedur yang tidak sterile ya, atau tidak bersih seperti bila seseorang itu membuat tattooing ya, ataupun membuat tindikan pada telinga ya. Ini juga sekiranya tidak dilaksanakan dalam situasi dalam prosedur ataupun dalam keadaan yang sterile, dia boleh menyebabkan jangkitan viral hepatitis ini. Jangkitan juga boleh berlaku ya daripada ibu kepada anak ya, tapi semasa bayi jangkitan daripada ibu kepada bayi dalam kandungan ya, ini lebih kepada hepatitis B.
Kalau tadi berkongsi jarum, proses tatu atau tindik ke yang dilakukan dengan prosedur yang tidak, dia lebih menjurus kepada C, tapi boleh juga B. Tetapi untuk jangkitan daripada ibu kepada anak, dia boleh lebih kepada B. Baik. Tetapi C juga boleh, ya. Okey. Doktor, kalau kita dapat kongsikan tadi paparan infografik berkaitan tentang gejala-gejala mereka yang mempunyai penyakit hepatitis ini, antaranya adalah mungkin kurang selera makan, turun berat badan dan juga jaundice. Jadi jaundice ataupun kuning itu bagaimana boleh dikategorikan? Adakah ia kebiasaannya menyerang mereka mempunyai hepatitis B ataupun boleh juga kepada hepatitis C sekali ataupun kedua-duanya sekali, doktor? Okey, gejala ni yang disebutkan tadi ni memang ini adalah gejala hepatitis secara general, ya, sama ada virus A ke B ke C ke ataupun hepatitis yang disebabkan oleh penyebab yang lain. Jadi ini gejala-gejala seperti hilang selera makan, jaundice, keletihan. Ini semua gejala yang umum, ya, bagi mereka yang dijangkiti hepatitis. A ke B seperti yang saya sebutkan tadi ataupun juga C, tetapi perlu ingat, ya, majoriti daripada mereka yang telah dijangkiti hepatitis ini sebenarnya tidak mempunyai apa-apa tanda atau kita panggil sebagai asymptomatic, ya. Apabila tanda-tanda yang kebanyakan mereka yang menghadapi tanda-tanda hepatitis yang disebutkan tadi, kebiasaannya mereka dah kadang-kadang mungkin stage dia agak teruk, kita consider sebagai teruk, ya. Ini kita harus ingat, sebab tu kita perlu menjalani pengesanan awal, ya, sebab walaupun kita kata kita tidak ada tanda, tidak bermakna kita tidak dijangkiti dengan hepatitis, ya. Dr. Fazidah, dari segi teknologi rawatan, apakah ada sebarang penemuan terbaru dan apa kaedah yang sering dilakukan untuk merawat pesakit hepatitis di Malaysia setakat ini? Okey, kalau kita bercakap tentang rawatan, saya ingin beri penerangan yang sejelasnya, ya. Kalau B itu dengan C, rawatan itu ada, ya. Tetapi untuk B, rawatan itu tidak tidak menyembuhkan. Sebab apabila seseorang itu menghidap hepatitis B, dia akan menjadi pembawa seumur hidup, dan rawatan yang ada yang kita berikan adalah lebih menjurus kepada menekan pembiakan virus di dalam badan dan membolehkan mereka yang hidup dengan hepatitis B ini terus menjalani kehidupan dengan lebih baik dan mengelakkan sebarang komplikasi di masa akan datang, ya. Okey, tapi bagi C pula, ini sesuatu yang boleh kata menggembirakanlah sejak tahun 2017 dan sehingga kini, ya. Untuk virus hepatitis C, ya, kita ada ubat dan ubat itu boleh sembuhkan. Ya, pada tahun 2017, ya, 2017, ya, kerajaan Malaysia telah mendapat kelulusan untuk membawa masuk satu ubat, ya, direct acting antiviral Soprovit yang didapati amat berkesan untuk merawat hepatitis C dan menyembuhkan hepatitis C. Ya, ini adalah satu perkembangan yang baru dalam sejarah rawatan hepatitis C, ya, bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Dan pada Jun tahun ini, ya, kerajaan sekali lagi telah mendapat kelulusan untuk menggunakan ubat Ravidasvir untuk rawatan hepatitis C. Jadi bila kita combinekan dua-dua ubat ini, dia dapat memberikan keberkesanan rawatan dan penyembuhan kepada hepatitis ini sehingga 90 lebih daripada 97%, ya. Pada mereka yang ada hepatitis C ini. Doktor, seketika tadi doktor bercerita ada juga penyakit dan pesakit yang tidak mengetahui mereka mempunyai hepatitis ini yang mana asymptomatic. Jadi untuk pengesanannya itu, kalau kita lihatkan kepada penyakit bawaan virus yang lain, boleh dilakukan ujian rapid test ataupun pengesanan secara segera. Untuk hepatitis, apakah rapid test itu boleh dilakukan ataupun hanya perlu melalui satu ujian darah yang penuh untuk mengetahui sama ada kita mempunyai hepatitis ataupun tidak, doktor?
Okey, untuk viral hepatitis ini kita sekarang ini menggunakan kaedah rapid diagnostic kit atau kita katakan kita menggunakan rapid test kit untuk membuat pengesanan awal bagi viral hepatitis B dan juga C dan pengesanan awal ni adalah sebagai orang kata saringan sahaja dan kita perlu membuat ujian pengesahan yang mana kita menggunakan teknologi di hospital, makmal-makmal di hospital untuk buat pengesahan itu. Kita sekarang ni menggunakan rapid diagnostic kit untuk pengesahan viral hepatitis kerana ia lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan keputusan dan membolehkan rawatan juga cepat untuk kita berikan Doktor, juga perbincangan ini berkait rapat dengan dari segi usaha meneruskan kesedaran dan selaras dengan Hari Kesedaran Hepatitis Sedunia dengan temanya Hepatitis Can't Wait, Malaysia Isn't Waiting. Hepatitis tidak menunggu dan Malaysia juga tidak menunggu. Jadi bagaimana intipati dalam tema ini diterjemahkan dalam kita memberikan lebih pengetahuan tentang Hari Hepatitis Sedunia ini, Doktor? Okey, Hari Hepatitis Sedunia kita sambut pada setiap 28 hari bulan Julai. Semalam lah sebenarnya sambutan Hari Hepatitis Sedunia. Sebagaimana Zaliha dah sebut tadi, tema sambutan Hari Hepatitis Sedunia ini Hepatitis Can't Wait atau hepatitis tidak boleh tunggu. Dan Malaysia tambah tema tambahan Malaysia Isn't Waiting dan Malaysia tidak menunggu. Pada hakikatnya Malaysia memang selama ini tidak menunggu untuk kita menyediakan segala perkhidmatan pencegahan, kawalan, diagnosa, rawatan dan jagaan viral hepatitis ini. Kita pastikan program kita berjalan sebaiknya dan sekarang ini kita komit, kita tak nak tunggu lagi, kita akan terus komit untuk mempertingkatkan program-program pencegahan, kawalan, diagnosa, rawatan dan juga jagaan viral hepatitis ini. Jadi sekarang ini apa yang kita harapkan masyarakat juga tidak perlu lagi menunggu, tampil ke hadapan untuk jalankan saringan yang awal dan dapatkan saringan, dapatkan diagnosa yang tepat dan pastikan kita KKM ni dapat kita pastikan supaya Kementerian Kesihatan pun dapat berikan rawatan yang terbaik kepada mereka yang hidup dengan hepatitis ini dan terutamanya untuk yang C kita dapat terus sembuhkan mereka. Sebab kita apa yang penting di sini kita nak elakkan supaya mereka yang hidup dengan hepatitis ini tidak mendapat komplikasi di masa akan datang Yang kita takut komplikasi yang paling utama sekali ialah kanser pada hati dan kita khawatir juga yang mana boleh membawa kematian. Jadi jangan tunggu. Kementerian Kesihatan tak tunggu. So kita harap masyarakat pun tak tunggu. Okey, Doktor, mungkin bersempena dengan Hari Kesedaran Hepatitis Sedunia ini, kita juga melihat kemajuan dunia perubatan moden juga telah pun membuatkan kesedaran tentang hepatitis ini telah pun memberikan manfaat kepada bidang-bidang kepakaran seperti penyakit berjangkit, infectious disease, hematologi, malah pharmaceutical juga telah pun melihat kepada kemajuan dan juga evolusi dalam kaedah rawatan dan juga pencegahan hepatitis. Jadi, apakah harapan Doktor dalam melihat dengan kemajuan dunia perubatan moden, ia juga memberikan manfaat kepada aspek-aspek perubatan di Malaysia dalam menangani bagaimana corak jangkitan hepatitis, malah cara kita merawat pesakit-pesakit hepatitis juga, Doktor? Apa yang kita tahu dengan perkembangan senario sekarang ini di dunia tentang viral hepatitis ini, seperti mana yang saya katakan tadi, masyarakat perlu ambil peranan dalam memastikan mereka mendapat perkhidmatan yang sebaiknya, mengetahui mengenai viral hepatitis secara tepat dan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk mendapatkan perkhidmatan yang sebaiknya. Jadi berbalik kepada
apa yang sekarang ini penglibatan semua pihak ya dalam viral hepatitis ini, kita mengharapkan lebih banyak badan-badan bukan kerajaan, ya, sama ada sektor swasta, ya, korporat ataupun macam Ismail kata tadi, pharmaceutical, pakar-pakar kemudian untuk dapat bersama-sama dengan kita ya di Kementerian Kesihatan ini berganding bahu mengembelingkan usaha dan juga kita berkongsi sumber ya dalam memastikan kita dapat menangani viral hepatitis ini dan bersama-sama ke arah menuju kepada eliminasi hepatitis di negara ini menjelang 2030 sebagaimana juga visi dan visi yang dunia sedang impikan bersama-sama ya. Terima kasih Dr. Fazidah kerana sudi bersama kami pagi ini untuk berikan penerangan tentang kesedaran viral hepatitis dan juga bagaimana Islami dengan sambutan Hari Kesedaran Hepatitis Sedunia yang diharapkan juga dapat memberikan lebih kepekaan dan juga kita tunggukan lebih banyak teknologi rawatan sebenarnya dalam aspek penyakit hepatitis ini. Ya, terima kasih doktor kerana bersama kami pada pagi ini beralih dan juga berganjak dari